Assalamualaikum, nama saya Muaz. Hari ini kita akan membincangkan topik yang sangat special lah, antara saya dan wanita. Saya ada sedikit perantangan lah sebenarnya tentang apa benda yang dibicarakan di kalangan masyarakat ni berkaitan dengan wanita. Especially pada ustaz-ustaz pun ada juga yang ceritakan pasal benda ni, tentang apa kehebatan yang ada pada seorang wanita itu, sehingga dia dapat menggenggam hati seorang lelaki. Dan wanita yang saya masukkan di ini ialah pasangan saya yang sekarang saya berkahwin suatu nanti, ataupun lebih kepada wanita-wanita yang sama sekarang. Bukannya wanita-wanita zaman-zaman sahabat yang hebat-hebat tu, bukan. Memang dia orang memang hebat. Kita tak cakap pasal dia orang, kita cakap perempuan Melayu zaman sekarang. Okey? Macam ni. Antara cerita yang dikisahkan bagi saya ialah di setiap belakang seorang lelaki ada seorang wanita. Ini bukan ibu bukan ibu, ini pasangan kekasih. Orang yang dicintai, orang yang dia berbual mesra, bertepuk tangan, bergurau senda. Ini bukan ibu. Ibu memang syurga di bawah tapak kaki ibu. Okey, kita cakap pasal specific woman yang sama umur macam saya. Orang yang saya ingin kahwin ni. So dikatakan bahawa setiap belakang lelaki ni ada seorang wanita yang menyokong. Dan kehebatan yang ada pada seorang wanita ni ialah dia adanya kebolehannya dalam menggenggam hati seorang lelaki, sehingga lelaki tu menurut perintah tentang apa benda yang disuruh, hanya untuk mengambil hati wanita yang dia inginkan. So saya nak berterus terang, saya nak kata saya ni tak sama macam orang lain. Dan saya tak berfikiran sebegitu. Dan majoriti wanita-wanita yang telah saya berjumpa, malangnya mereka mempunyai majoriti mereka yang saya jumpa ada mentaliti yang sama. Dia itu bukan pasal lah orang-orang yang pernah saya cerita, tak. Saya cakap pasal keseluruhan perempuan-perempuan yang pernah saya jumpa ni. Memang perempuan tak dapat dilarikan dengan nilai yang tinggi. So mana-mana perempuan saya approach, memang first jual mahal. Memang jual mahal. Dan seolah-olah macam saya yang nak sangat-sangat dengan dia. Tapi mengikut Islam, suami yang kena bagi rumah, suami yang kena bagi kasih sayang, yang ada perhatian, didikan, tempat tinggal, dah cakap tadi, pakaian, makanan. So sebenarnya kalau nak ikatkan cerita, perempuan lah yang memerlukan lelaki, bukan lelaki perlukan perempuan. So saya dah mengambil keputusan bahawa kalau dia nak sangat kat saya, dia yang kena ngorak saya. Kenapa saya kena ngorak dia? Sebab dia yang perlukan saya daripada saya perlukan dia. Lainlah kalau saya ada isteri yang mana hari jadi saya nanti dia hadiahkan saya sebiji kereta, tu lainlah pula kisah dia kan. Adalah kisah penceritaan dia, drama dia kat mana. Tapi bagi perempuan-perempuan yang tidak mempunyai apa-apa tapi mempunyai high expectation, saya nak kata jujur, saya ni bukan ATM machine. Jangan kata kat saya, kenapa saya nak bagi semua benda ni? Mestilah awak bagi. Awak kan suami saya, awak kan boyfriend saya. No, saya takkan bagi. Saya takkan bagi kalau saya tak nak bagi. Dan saya tak ada masalah. Maksudnya, jangan sampai satu tahap, satu set pun saya tak bagi. Saya takkan pernah membenarkan seorang wanita mencengkam hati saya. Kenapa saya nak ikut perintah awak? Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW telah mempunyai sirah kisah dan sunnah-sunnah yang diamalkan. So saya menurut perintah Allah, saya menurut apa benda yang Nabi suruh. Kenapa saya nak memperhambakan diri saya pada seorang wanita? First kali, kalau betul saya nak hambakan diri saya pada hati seorang wanita, dah tentunya seorang wanita itu sangat mencintai Allah SWT dan sangat mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan jika benar-benar hati dia ikhlas, cinta dia suci, dia akan meminta sesuatu yang cukup, yang saya mampu bagi sahaja. Dan dia tidaklah berlebihan dalam keadaan meminta. So begitu, wanita macam tu bagus, A++. Tapi wanita yang hanya mencintai diri dia sendiri, maksudnya kuat make up, cakap pasal perasaan diri dia sahaja, cakap pasal persekitaran masalah dia saja, gosip pasal orang, hanya baca buku benda yang dia minat sahaja. So bagi saya tidaklah ada benda yang ada dalam diri wanita itu yang boleh diperjuangkan. Sehingga saya kata, no, saya takkan jadi macam orang lain. Saya takkan pernah membiarkan seorang wanita mencekam hati
dan menyuruh saya buat apa benda je nak, hanyalah kerana apa benda yang diinginkan. Dan sedar, saya nak bagi tahu satu benda, semua yang berlaku ialah disebabkan saya nak benda tu berlaku, bukan awak yang suruh. Dan menyentuh pasal poligami, saya teringin nak ada 2 orang isteri. Tapi tak semestinya saya nak kahwin 2 juga. Tak semestinya bila dah ada isteri pertama, okey, isteri kedua siapa? Tak. Dan antara alasannya yang saya buat gitu ialah salah satunya saya mampu. Sekurang-kurangnya saya mampu bagi dia kereta, saya mampu bagi dia rumah, saya mampu jaga makan minum, didikan dan pakaian. Tapi ramai orang yang lelaki yang mencemburui kehidupan saya ni sebab saya rasa diorang tak puas hati dengan saya, sebab saya mempermain-mainkan diorang. Sebab saya katalah, gaji saya 3,000. Okey. Isteri pertama saya gaji dia 5,000. Sebab apa? Sebab saya pandai pilih. Saya tahulah nak pilih, nak ambil hati perempuan ni macam mana. Lepas tu, isteri kedua saya gaji dia 10,000. So, kita orang macam kesama-sama geng-geng kita orang ni macam gelak ketawa je lah. Macam habislah Muaz, kau akan jadi queen control, bini nombor 2 kau akan nyuruh kau buat situ, buat sini, bini nombor 2 kau akan memandang rendah pada kau sebab apa ni? Sebab gaji kau rendah, lepas tu kerja kau buat biasa-biasa, nanti taraf kau akan turun, kau akan diperhambakan oleh seorang wanita. Macam mana nak kata ya? Cemburu sangat jika kawan-kawan saya ni, kawan-kawan para lelaki saya ni, sehingga tak suka sesuatu yang saya segitu. Laki mana tak happy, gaji dia rendah, bini pertama dia gaji lagi tinggi, dan bini kedua dia gaji paling tinggi lagi daripada suami. Laki mana tak bahagia? So kenapa awak nak cemburu sangat dengan kebahagiaan yang saya dapat? Awak tahu tak foundation kita apa? Foundation kita ialah Al-Quran dan Sunnah. So apa kes bini kedua saya nak jadikan dia queen control, padahal dia tahu suami itu sebagai ketua keluarga. Gaji banyak tak bermaksud akal panjang. So kalau betul-betul nak cabar saya, habis tu nak tengok saya buat bisnes, nak saya cecah gaji 20k sebulan, baru nak memandang diri saya ni mulia. So saya bukan hidup atas expectation orang sekeliling, saya bukan hidup atas pendapat awak. Awak yang bermasalah, awak yang cemburu dengan apa benda saya ada. Pasal awak buruk-buruk ke saya, awak mengatakan bahawa hidup saya ni akan menghadapi kehancuran jika gaji isteri saya lebih tinggi. So itu adalah mentaliti awak yang mana saya tak tahu apa benda yang berlaku pada diri awak, tapi datangnya kebaikan, tapi awak mengharapkan kemudaratan. Dan kisah pasal poligami ni, ada perempuan yang membenarkan dengan syarat iaitu isteri kedua ialah janda, ataupun isteri kedua tu adalah orang-orang susah. Tapi bagi saya, kalau saya kahwin dengan seorang isteri dan saya mampu jaga dia, isteri yang kedua tu akan jadi orang yang lebih cantik daripada isteri pertama dan akan lebih muda daripada isteri pertama. Sebab apa isu dia? Sebab saya melihat benda ni sebagai satu poligami ialah suatu hak yang diletak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada kaum Adam, kahwinlah 1, 2, 3 atau 4, dan kalau takut tak mampu berlaku adil, baru kahwin 1. So setengah-setengah lelaki dia layak untuk kahwin 1 sahaja, dan setengah-setengah lelaki boleh bersabar, boleh membahagikan kasih itu sama rata, dan boleh membahagikan kedua-duanya. So kenapa Allah yang bagi perintah, lepas tu perempuan pula yang nak buat rules? Apa benda yang patut lelaki ni syarat-syarat dia yang dikenakan? Sebab saya tak cakap pasal lelaki lain, saya cakap pasal diri saya sendiri. Kenapa awak datang ke hidup saya untuk bagi tahu benda-benda tambahan, padahal Allah telah memberitahu secara berterus terang. Saya tahu sebab sekarang ni poligami sekarang ni memang isu ni memang kritikal, dan banyak perceraian berlaku, banyak permasalahan kekeluargaan berlaku. Saya faham benda tu. Tapi saya lihat benda ni macam mana tau. Okey, orang lain buat hal, 10 orang yang berpoligami semua buat hal sekeliling saya. Lepas tu saya dipersalahkan, macam saya akan menjadi seperti diorang juga. Padahal saya dah ulang benda ni nak dekat 2 kali. Foundation saya Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga kehidupan sebuah kekeluargaan tu. Bukannya kita buat dia happy, bukannya kita yang menyanyikan lagu untuk dia, kita yang menarikan untuk dia, kita yang membelikan apa benda sukaan dia, yang membuatkan keluarga tu bahagia. Tak. Allah yang membahagiakan keluarga, Allah yang menjagakan keluarga tu, Allah yang memberikan keterangan pada setiap insan yang Allah inginkan. So apa-apa pun saya nak beritahu pada para wanita yang akan bertemu dengan saya suatu nanti, antara benda-benda yang saya nak bagi straightforward lah, nasihat-nasihat yang saya nak bagi. Jangan datang kat saya dalam keadaan awak nampak sangat
macam awak nak duit yang saya ada. Sebab nanti kalau awak minta mahal yang macam 20-30 ribu, saya tak ada masalah. Cuma nanti saya confuse, awak nak duit yang saya ada ke awak nak menyayangi saya seumur hidup? So awak nak harta saya ke awak nak kasih sayang saya? So jangan sampai suatu tahap saya suruh awak bukti kan, saya nak bagi awak mahal 1,000 saja. Tapi kerja awak nanti bila dah jadi isteri saya yang sah, mahal 1,000, mas kahwin 300, nanti kehidupan kita, awak juga orangnya yang akan habiskan duit-duit gaji saya tu nanti. So sama je, saya bagi gaji, saya bagi mahal 1,000 sama seperti saya bagi gaji mahal 50,000. Sebab nanti duit saya tu awak akan habiskan juga kalau awak betul-betul faham pasal mentaliti ni lah. Sebab saya nak awak buktikan saja yang mana awak datang kat sini bukan sebab duit yang saya ada. Tapi kalau awak datang kat saya, awaklah orangnya yang membahagiakan saya. Kenapa awak expect something padahal Allah SWT mengajar kita jangan datang dalam keadaan meminta-minta. So itu my take on my own life perkahwinan saya suatu nanti. Dan saya ada satu benda yang saya nak bagi tahu, yang saya harap saya dapat buat semua orang betul-betul faham dengan apa benda yang saya rasa. Dengarkan. Janji yang saya nak bagi awak, janji yang saya bagi ialah untuk saya serahkan kasih sayang, perhatian, didikan, dan apa pun yang saya bagi ialah tempat tinggal, makanan, pakaian. Dan saya akan bagi segalanya. Dan saya tak ada masalah nak berkata kat awak bahawa saya tak mampu nak hidup tanpa awak, untuk mengambil hati awak. Tapi janganlah pernah kamu, wahai wanita, yakin bahawa saya ni benar-benar tidak dapat hidup tanpa kamu. Bagi saya, kalau saya betul-betul keras, saya tak kisah kalau saya tak kahwin dengan sesiapa pun. Kenapa saya nak kahwin dengan seseorang wanita yang menyusahkan? Kenapa saya nak kahwin dengan seorang wanita yang terlalu meminta-minta? Dan biarlah tak ada anak, tak ada orang yang saya sayang, saya boleh berceramah setiap hari, saya boleh hari-hari saya boleh mengajar orang, boleh hari-hari saya boleh berdakwah, boleh hari-hari saya boleh menyebarkan Islam. Dan saya takkan pernah bosan dalam menyebarkan ajaran Islam. Dan kalau ceramahlah sampai ke akhir hayat sekalipun, saya akan jadi orang yang paling gembira. Dan seorang wanita maupun seorang isteri saya takkan mampu, awak takkan mampu nak melukakan hati saya. Baik sedikit maybe, tapi kalau banyak mustahil. Saya takkan pernah dilukakan hati oleh awak. Sebab sama ada awak cakap kasar, awak tak dengar cakap, awak menolak ajakan saya, tak kisah. Macam adakah awak rasa hidup saya sengsara kalau saya tak dapat rasa lembut tangan awak tu macam mana? Adakah itu permainan dia? Awak rasa macam saya ni adalah seorang yang itu ke tujuan saya hidup kat atas bumi ni? Itu pun benda Allah yang nak. Sebab saya nak kesedihan yang saya ada dalam hati saya dengan cara iaitu saya gagal nak berdakwah, saya gagal nak bawa orang jadi lebih baik, saya gagal dalam memberi idea yang baik pada orang, saya gagal. Saya akan hanya bersedih kalau saya menghampakan diri saya. Dan takkan pernah kesedihan tu datang daripada benda sekeliling. Kesedihan tu saya yang create kesedihan tu sendiri. Sehinggalah sampai suatu tahap saya dapat tangkap isteri saya yang mana dia telah melakukan kecurangan. Ada lelaki lain yang dia bawa ke satu tempat dan tidak pernah menitis air mata walaupun setitik. Tak layak seorang perempuan tu yang bersifat sebegitu, yang membuatkan saya begitu. Dan tak layaklah untuk saya merasa sedih pada diri dia, padahal dia yang kena rasa sedih. Sebab apa? Saya hilang orang yang tak ingat pada saya ketika dia sepi. Dan dia pula hilang orang yang sayang pada dia, yang sanggup membuat apa saja untuk dia. So dia yang patut menitis air mata, saya takkan menitis air mata. So apa benda yang saya buat, bila saya nampak kecurangan isteri saya tu, bila saya tengok, saya akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, beruntungnya kau telah membuatkan satu benda ni supaya aku dapat melihat dengan depan mata aku sendiri. Seolah-olah macam Allah kata, ya Muaz, aku suka kau dengan sebab kejujuran kau ada, dan aku nak kau hidup dalam keadaan yang benar-benar jelas, benar-benar nampak. Dan tidak ada satu ketidakjujuran dalam hidup kau yang sepatutnya kau lalui. Dan inilah fakta-fakta dan kenyataannya dalam kehidupan yang ditakdirkan untuk saya. So diizinkan Allah SWT untuk saya tangkap dia orang. Dan ketika itulah saya memuji Allah SWT
kerana mentakdirkan saya untuk hidup dalam keadaan yang nampak apa benda segala yang berlaku. Yang mana tidaklah kisah saya ni di mana disembunyikan daripada benda-benda yang harus saya faham, harus saya tahu supaya diri saya tidak diniaya. Dan itu adalah kehebatan yang saya ingin kecapi. Dan masih lagi saya dipandang remeh sebenarnya oleh orang sekeliling, maupun pada lelaki-lelaki yang terlalu cinta-cintun dengan pasangan-pasangan mereka, mengatakan bahawa saya akan bersedih dan saya akan menitiskan air mata, dan sentiasa mereka meremehkan bahawa dia tak percaya apa benda saya mampu buat. Tapi cukuplah saya bercakap dengan orang-orang yang pendek akalnya. Walaupun saya tak setuju sebab mereka dikategorikan sebagai fitnah, dan saya pula tak akan berdiam diri. Maksudnya tidaklah saya orangnya yang membiarkan orang nak cakap buruk pasal saya senang-senang je. Ingat ni saya apa? Saya ingat saya tak garang ke? Saya pun ada kuasa saya. Saya tak macam orang lain. Macam orang lain, dia kata biarlah apa benda orang buruk nak cakap pasal kita. Janji kita buat baik di bawah. Jangan pernah orang-orang berani sangat cakap buruk pasal saya. Kalau nak main permainan ni, sila main. Aku tak puas hati dengan kau, saya tak akhirat. Kita tengok macam mana pengakhiran dia. Tapi kalau kamu benar-benar menyerang, dan saya akan benar-benar bertahan, dan saya akan menyerang balik. Maksudnya hujah dilawan dengan hujah lah. So saya tak macam orang lain. Saya dah tak nak bagi muka orang. Biar apa orang kata, tak nak. Jangan sampai saya saman dah lah. 500,000, 100,500, 100,000, 500,000 saya pun saman. Biar jadi fakir miskin. Biar je belajar dengan apa benda yang buat. Biar je tahu, jangan siapa-siapa berani main dengan manusia bernama Muaz. Dan apa-apa pun, saya sentiasa mengharapkan keadilan yang hakiki, iaitu di akhirat. Biar Allah SWT lah menjadi hakim. Biar Allah SWT yang menentukan. Dan bergantunglah pada awak, sama ada awak melihat saya untuk mengatakan bahawa saya berkata yang benar, ataupun awak melihat saya seperti satu perjuangan. Maksudnya awak pun nak jadi macam saya juga. Dan saya nak katakan pada kaum-kaum lelaki, kuatkanlah hati. Janganlah membiarkan seorang wanita mudahnya mencekam hati dan mengguncang-guncangkan hati kita mengikut kehendak dan nafsu mereka. Dan bagi saya, taatilah pada wanita-wanita yang sangat sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah apa benda yang saya akan buat. Dan saya akan kenalkan diri saya di masa-masa akan datang. Sampai suatu tahap memang awak tahu siapa diri saya sebenar, insya-Allah. Apapun, baik-baik dan menjaga diri. Assalamualaikum.